Fi Zilal Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati ruh-ruh beliau. Kumpulan ayat-ayat 153 kepada ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Wahai orang-orang yang beriman, carilah pertolongan dengan kesabaran dan ibadat solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat 153. Dan janganlah kamu mengatakan bahawa orang-orang yang terbunuh kerana sabilillah itu mati. Malah mereka sebenarnya hidup, tapi kamu tidak menyedarinya. Ayat 154. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sesuatu ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar. 155. Iaitu orang-orang yang apabila ditimpa sesuatu bala, mereka mengucap, kami milik Allah dan kepadanya kami sekalian kembali. 156. Mereka akan dilimpahi dengan berbagai-bagai limpah kesejahteraan dan rahmat dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah. Ayat 157. Setelah menjelas dan menetapkan perkara kiblat dan mengasingkan umat muslimin dari lain-lain umat dengan ciri-ciri saksiah mereka yang tersendiri, yang sesuai dengan hakikat kefahaman dan pemikiran mereka yang tersendiri, maka arahan pertama yang dikeluarkan kepada umat yang mempunyai ciri-ciri saksiah dan kewujudan yang tersendiri, umat pertengahan yang menjadi saksi ke atas umat-umat manusia itu, ialah arahan supaya mencari dan mendapatkan pertolongan dengan bersikap sabar
dan mengamalkan ibadat solat untuk melaksana dan memikul beban-beban tugas peranan mereka yang agung itu. Juga arahan supaya bersedia untuk mencurahkan pengorbanan yang diperlukan oleh peranan yang agung itu, iaitu pengorbanan jiwa para syuhada, kekurangan harta kekayaan, kehilangan nyawa dan kekurangan buah-buahan, ketakutan, kelaparan dan kesanggupan menghadapi segala penderitaan jihad untuk menegakkan agama Allah di dalam jiwa manusia dan di muka bumi di kalangan umat manusia, serta menghubungkan hati umat muslimin itu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dan merujukkan segala urusan kepadanya. Semua pengorbanan itu dilakukan demi mendapat balasan keredaan Allah, rahmatnya dan hidayahnya. Dan itulah satu-satu balasan yang amat besar kepada hati yang mukmin yang memahami nilai balasan ini. Pentafsiran ayat 153. Wahai orang-orang yang beriman, carilah pertolongan dengan kesabaran dan ibadat solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. 153. Kesabaran seringkali disebut di dalam Al-Quran kerana Allah mengetahui betapa besarnya daya usaha yang gigih yang diperlukan oleh pendirian yang teguh dan jujur untuk menjalani jalan Allah di tengah-tengah godaan dari berbagai-bagai keinginan dan dorongan, dan daya usaha yang gigih yang diperlukan oleh perjuangan berdakwah kepada Allah di muka bumi ini di tengah berbagai-bagai tentangan dan halangan, dan seterusnya daya usaha yang gigih yang diperlukan agar hati seseorang pendakwah dan pejuang tenang, tenteram, siap siaga dan berwaspada luar dan dalam. Kesabaran dan kegigihan itu diperlukan dalam semua bidang ini, yaitu kesabaran untuk melaksanakan ketaatan dan menjauhi maksiat-maksiat, kesabaran untuk menentang penderhaka-penderhaka Allah, kesabaran untuk menghadapi aneka ragam tipu daya mereka, kesabaran menunggu pertolongan yang lambat tiba, kesabaran berjalan di jalan yang jauh, kesabaran menghadapi perkembangan kebatilan, kesabaran menghadapi kekurangan pembantu, kesabaran menjalani jalan berduri yang panjang, kesabaran menghadapi penyelewengan manusia dan kesesatan mereka, dan kesabaran menghadapi kedegilan yang berat dan penolakan yang pedih. Hubungan solat dengan sabar. Apabila masa terlalu lama dan usaha terlalu sukar, kesabaran kadang-kadang menjadi lemah atau terus hilang andainya di sana tidak ada bekalan yang baru. Oleh kerana itulah Allah gandingkan kesabaran itu dengan ibadat solat. Kerana ibadat solat merupakan sumber bekalan jiwa yang tidak pernah kering dan habis. Ia merupakan sumber yang memulih tenaga dan membaharui bekalan kepada hati. Kerana itu ia dapat memanjangkan tali kesabaran dan menjadikannya tidak putus. Kemudian ia menokokkan kepada kesabaran itu kerelaan, kepuasan, ketenteraman, kepercayaan dan keyakinan. Manusia yang fana, lemah dan terbatas semestinya mempunyai hubungan dengan kekuatan ilahi yang agung, di mana ia dapat mencari pertolongan apabila daya tenaga dan kemampuannya melewati batasnya. Apabila dia ditentang oleh kekuatan-kekuatan jahat lahir dan batin, apabila daya upaya untuk berdiri teguh
dan jujur di atas jalan Allah dirasa begitu berat di tengah-tengah godaan nafsu, keinginan dan dorongan ketamakan. Apabila perjuangan menentang kezaliman dan kerosakan dirasa begitu berat dan hebat, dan apabila jalan perjuangan dirasa begitu lama dan begitu jauh dibandingkan dengan usianya yang terbatas. Kemudian ia melihat perjuangannya masih belum sampai ke mana-mana, sedangkan hari sudah senja. Ia masih belum lagi mencapai sesuatu kejayaan, sedangkan matahari usianya hampir jatuh. Juga apabila dia dapati kejahatan berkembang subur dan kebaikan merosok dan terperosok, di mana tiada cahaya kelihatan di ufuk yang tiada tanda di jalan. Di sini ketaralah dengan jelas nilai ibadat solat. Ia merupakan hubungan secara langsung di antara manusia yang fana dengan kekuatan yang kekal abadi. Ia merupakan masa pertemuan makhluk yang kerdil dan terpencil dengan sumber rahmat yang tidak pernah kering. Ia merupakan anak kunci perbendaharaan yang memberi kekayaan yang melimpah ruah. Ia merupakan detik-detik pembebasan diri dari perbatasan fizikal bumi yang sempit pada ruang alam buana yang luas. Ia merupakan detik-detik kehidupan bayu, titisan embun dan naungan bayang-bayang di tengah hari yang panas. Ia merupakan detik-detik sentuhan mesra kepada hati yang sedang penat dan letih lesu. Oleh sebab itulah setiap kali dilandakan kesusahan, Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, "Senangkan hati kami dengan solat, wahai Bilal." Dan beliau banyak mendirikan solat apabila menghadapi sesuatu kesulitan untuk sering bertemu dengan Allah. Agama Islam ialah agama ibadat. Ibadat di dalam Islam mengandungi berbagai-bagai rahsia, dan di antaranya ialah ia memberi bekalan dalam perjalanan. Ia memberi bantuan dan bekalan kepada jiwa dan kelapangan kepada hati. Di mana sahaja ada taklif atau kewajipan, maka ibadatlah yang menjadi kunci hati agar taklif itu dirasa dengan penuh kemanisan, kenikmatan dan kemudahan. Apabila Allah menyerah peranan kerasulan yang besar, sukar dan berat kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah memerintah kepadanya, "Wahai orang yang berselimut, bangunlah, mendirikanlah solat malam di malam hari, kecuali sedikit waktu darinya. Ianya separuh malam atau kurangkan sedikit darinya, atau tambahkannya lebih dari separuh, dan bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang teliti. Sesungguhnya kami akan turunkan kepadamu firman-firman yang berat." Di sini langkah persediaan untuk menerima firman Allah yang berat, tugas yang sulit dan peranan yang besar ialah mengerjakan ibadat solat yang malam dan membaca Al-Quran dengan teliti. Itulah ibadat yang membuka pintu hati, mengukuhkan hubungan dengan Allah, menyenangkan urusan, mencetuskan pancaran nur iman, dan melimpahkan perasaan senang hati, terhibur, lapang dada dan tenang tenteram. Oleh sebab itulah di sini Allah memberi arahan kepada orang-orang yang beriman yang sedang berada di ambang kesusahan-kesusahan yang besar, supaya bersabar dan mengerjakan ibadat solat. Kemudian selepas arahan itu diiringi dengan kata kesimpulan, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Penghujung ayat 153. Yang ini Allah bersama mereka, iaitu menyokong mereka, mengukuhkan kedudukan mereka, dan memberi ketenangan dan ketenteraman kepada mereka. Allah tidak membiarkan mereka berjalan seorang diri,
dan tidak meninggalkan mereka dengan daya upaya mereka yang terbatas dan kekuatan mereka yang lemah. Malah Allah memberi bantuan kepada mereka apabila bekalan mereka kehabisan dan membaharui keazaman mereka apabila perjalanan masih lagi jauh. Allah menyeru mereka di permulaan ayat ini dengan seruan yang mesra. Wahai orang-orang yang beriman. Dan mengakhiri seruan ini dengan kata-kata perangsang yang menarik. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat 153. Hadis-hadis mengenai kelebihan sabar. Hadis-hadis mengenai kelebihan sabar amat banyak. Dan di sini kami sebut beberapa hadis darinya yang ada hubungan dengan ayat Al-Quran ini yang bertujuan menyediakan jamaah muslimin untuk memikul tugas mereka dan melaksanakan peranan mereka. Daripada Khattab Ibnu Al-Arad radhiyallahu an katanya, kami telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu beliau sedang berbaring dengan berbantalkan sehelai kain di bawah bayangan Kaabah, lalu kami berkata, apakah anda tidak memohon pada Allah pertolongan untuk kami? Apakah anda tidak berdoa untuk kami? Lalu beliau menjawab, orang-orang mukmin yang dahulu dari kamu juga diseksa dan ditindas. Ada yang ditangkap lalu digalikan lubang untuknya di bumi. Kemudian diletakkannya di dalam lubang itu, kemudian dibawa gergaji dan diletakkannya di atas kepalanya dan digergajikan hingga ia terbelah dua. Dan ada pula yang disikat dengan sikat-sikat besi yang mencakar daging dan tulangnya. Tapi semuanya tidak menghalangkannya dari berpegang teguh dengan agamanya. Demi Allah, Allah Ta'ala akan menyempurnakan perkembangan agama ini sehingga si penunggang dari bandar Sana dapat meneruskan perjalanannya ke bandar Hadramaut dengan aman dan dia tidak takut pada sesiapa melainkan Allah dan serigala yang menyerang kambingnya, tetapi kamu bersikap gopoh. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Abu Daud dan An-Nasai. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu an katanya, seolah-olah kami masih ternampak-nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kesabaran salah seorang dari para anbiya, dan dia dipukul oleh kaumnya hingga berdarah, lalu dia menyapu darah dari mukanya sambil berdoa, wahai Tuhanku, ampunkanlah kaumku kerana mereka tidak mengetahui. Dikeluarkan oleh As-Saikan. Daripada Yahya ibnu Wattab, daripada seorang tua dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang bercampur gaul dengan orang ramai dan sabar terhadap gangguan-gangguan mereka adalah lebih baik dari muslim yang tidak bercampur gaul dengan mereka dan tidak sabar terhadap gangguan-gangguan mereka. Dikeluarkan oleh Al-Tirmizi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.